segala amal ibadah, amal setiap pekerjaan tersebut mestilah dimulai dengan niat. Niat itulah yang membezakan di antara adat dan ibadah. Niat itulah yang membezakan tuan-tuan sesuatu yang dapat pahala ataupun mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dapat keredaan Allah ataupun mendapat sesuatu perkara yang berunsurkan dosa. Jadi niat itu penting. Di sinilah tuan-tuan, tu sebabnya Walid bin Mughirah ni menyentuh apa niat. Kita duk roboh ni kerana apa? Adakah kerana memang nak merosakkan Kaabah ataupun memang nak memperbaiki? Jadi dengan hasil pertanyaan dan persoalan yang dibangkitkan oleh Walid bin Mughirah tadi tuan-tuan, membuatkan mereka berani untuk memperbaiki semula Kaabah tersebut. Jadi di situlah tuan-tuan bermula pembinaan tadi. Kemudian sama lagi, kemudian mereka memulakan pembinaan semula Kaabah. Belanja pembinaan diambil daripada harta yang bersih daripada unsur-unsur yang bersih daripada unsur-unsur riba dan kerja-kerja kotor. Pembinaan semula Kaabah menjadikan golongan pembesar Quraisy memikul batu di atas sengkuk mereka. Di antara mereka yang melakukan perkara tersebut ialah Al-Abbas dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembinaan tersebut diketahui oleh tukang kayu berbangsa Rom bernama Bakum. Dia telah menugaskan kumpulan pembesar tersebut yang mengangkut batu untuk membangunkan setiap rukun sudut bangunan Kaabah. Mereka kehabisan modal halal untuk membina Kaabah berdasarkan asas pembinaan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ismail AS. Dengan itu kawasan Hijr Ismail hanya dibina dinding yang rendah sebagai petanda bahawa kawasan tersebut termasuk di dalam kawasan Kaabah. Jadi tuan-tuan, pembinaan pun bermula. Jadi bila ke mana pembinaan tadi bermula tuan-tuan, modalnya tadi, duit modal yang dijadikan untuk pembinaan tadi tuan-tuan, memang mereka pastikan bahawa modal tersebut memang bersih, suci. Tidak ada sedikit pun unsur-unsur syubhat, apatah lagi unsur-unsur haram. Lebih-lebih lagi ditakyinkan oleh penulis di sini tuan-tuan, iaitu riba. Sebab zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, riba ni memang benda yang besar. Satu perkara yang memang besar. Macam kita hari ni lah tuan-tuan, lebih kurang je. Pemikiran kita dengan pemikiran jahiliah tu lebih kurang sama je tuan-tuan. Sebab apa? Kalau tak ada riba, macam mana nak untung? Tu dia, kat situ dia. Yang sama je kita hari ni dengan orang tu. Kalau tak ada riba, macam mana nak untung? Jadi mereka memastikan bahawa pembinaan tersebut modalnya itu tidak ada unsur-unsur syubhat apatah lagi haram. Lebih-lebih lagi duit tersebut datang daripada benda-benda yang bersangkutan dengan riba. Jadi beda. Pembinaan tadi bukan sekadar dibayar, bahkan dibuat secara bergotong royong setiap kabilah, terutamanya Quraisy sendiri tuan-tuan, sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu turun bersama-sama membina Kaabah. Bahkan tidak cukup dengan bangsa Arab Quraisy sahaja, bahkan mereka menjemput tuan-tuan tukang kayu yang berbangsa Rom yang bernama Bakum. Panggil tuan-tuan arkitek, kalau bahasa kita ni arkitek dia. Arkitek untuk bina Kaabah ketika itu. Apa masalah dia tuan-tuan? Isunya tuan-tuan, boleh ke minta tolong orang kafir ni? Itu isu dia. Boleh minta tolong orang kafir? Ini minta tolong orang kafir ni. Tak jadi masalah. Kita sebagai orang Islam minta tolong orang kafir. Kita sebagai orang Islam bermuamalah dengan orang kafir. Kita orang Islam tuan-tuan tidak ada isu tuan-tuan. Kalau kita minta tolong buat kerjasama dengan dia, tak jadi masalah. Bagaimana juga tuan-tuan peristiwa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah berhijrah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah tuan-tuan dari kota Mekah ke Madinah, ke Yathrib tuan-tuan, bersama dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Siapa petunjuk jalan dia? Siapa petunjuk jalan dia tuan-tuan? Seorang Yahudi. Ini di antara nas-nas yang menunjukkan bahawa kerjasama, minta tolong, bantu,
beri upah dan sebagainya, tak jadi masalah. Tetapi di situ ulama letakkan syarat. Syaratnya apa tuan-tuan? Selagi mana dia tidak mengkhianati kita. Selama mana dia tak khianat kita, selama mana kita buat kerja dengan dia tu tuan-tuan, matlamat kita itu tidak bercanggah. Tak sampai matlamat tinggalkan menghalalkan cara. Itu kena jaga. Jadi situ syarat paling besar tuan-tuan. Tak ada masalah. Panggil orang Rom, buat sebagai arkitek untuk membina Kaabah. Itu juga Rasulullah. Itu di antara nas-nas. Tak ada masalah, tetapi ada syarat. Syaratnya jangan khianat. Kalau sampai kita pula nak kena ikut dia, ikut cara dia, sampai ke matlamat kita semuanya tadi tuan-tuan terganggu, maka ketika itu tidak ada lagi kompromi dan tidak ada kerjasama. Apatah lagi bila ketika mana dia mengejek, dia memperkecil-kecilkan matlamat ataupun sesuatu perkara yang menjadi satu tanggungjawab kita dalam kita menunaikan segala amanah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena lihat. Kerjasama tak masalah, tapi syarat kena jaga. Ini sini tuan-tuan. Dia telah menugaskan kumpulan pembesar tertentu yang mengangkut batu untuk membangunkan setiap rukun sudut bangunan Kaabah. Sehinggalah satu ketika tuan-tuan mereka kehabisan modal. Habis modal. Dia hari ini tuan-tuan kalau kita lihat Kaabah tersebut dia tak sampai Hijri Ismail. Sampai di Hijri Ismail itu hanya binaan tuan-tuan lebih kurang dalam 5 kaki ada. 5 kaki ke 5 kaki 4 kaki. Betul tak? Sahabat bawa balik. Lebih kurang jadi tuan-tuan, Kaabah tu daripada hujung tadi, Hajar Aswad di hujung tu, sampailah ke Hijri Ismail yang macam selekong. Jadi tak boleh kita kalau tawaf tu tuan-tuan masuk dalam, masuk dalam tu tuan-tuan tak sah tawaf. Jadi kena habis pusing. Kenapa? Kerana Hijri Ismail itu masih lagi termasuk dalam kawasan Kaabah. Jadi berhenti di situ tuan-tuan adalah disebabkan kerana modal yang betul-betul halal dan bersih itu habisnya terhenti ke situ. Itu terhenti pembinaan di situ. Ini dia tuan-tuan. Dengan itu kawasan Hijri Ismail hanya dibina dinding yang rendah sebagai petanda bahawa kawasan tersebut termasuk lagi kawasan Kaabah. Itu sebab tawaf kena jaga. Jangan main masuk. Tapi memang tak boleh masuk pun tuan-tuan. Susah nak masuk. Nak masuk ke bergubul. Saya wallahu a'lam tuan-tuan yang terkini macam mana masuk. Macam mana? Memang penuh. Orang berebut-rebut nak berdoa bawah apa? Pancur emas tu berebut-rebut. Saya pernah sekali termasuk. Masuk. Dia kan main tolak-tolak kan, tolak masuk dapat bawah pancur emas semayang. Azan. Jadi polis datang, makin nampak gelik polis tu, kita pun semayang lagi kan. Jadi akhirnya waktu sampai tahiyat akhir tu, dia tengok saya pun nak baca doa lagi, tak sempat dia angkat. Rasa terbang. Allahu akbar. Itu dia. Setelah selesai membina Kaabah dengan keluasan 18 hasta panjang dan lebarnya, keluasan bertambah sebanyak 9 hasta panjang dan lebar daripada keluasan asal. Mereka meninggikan pintunya daripada aras tanah sehingga terpaksa menggunakan tangga untuk memasukinya. Selepas itu mereka ingin meletakkan Hajar Aswad di tempat asalnya. Ketika itu berlakulah perselisihan pendapat di kalangan pembesar-pembesar mereka mengenai siapakah yang selayaknya meletakkan batu tersebut pada tempatnya. Mereka berebut-rebut untuk meletakkan sehingga hampir mencetuskan peperangan. Perbalahan tersebut berterusan sehingga memakan masa selama 4 malam. Lelaki tertua di kalangan Quraisy ketika itu ialah Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi, bapa saudara Khalid al-Walid. Dia berkata, "Wahai kaum, kamu jangan berbalah. Lantiklah seorang yang kamu boleh terima keputusannya sebagai hakim." Lalu mereka menjawab, "Ketika akan menyerahkan, kita akan menyerahkannya kepada orang yang pertama sekali memasuki Kaabah. Orang yang pertama masukinya ialah Al-Amin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi tuan-tuan, bina Kaabah. Bina tuan-tuan, sehinggakan 18 hasta panjang dan lebar. Yang kita jumpa hari ini tuan-tuan, 18 hasta lebar dan
panjang. Hasta mana tuan-tuan? Ni hasta. Betul eh? Ni betul hasta. Ni depa. Yang ni meter. Betul eh? Ni meter eh? Yang ni hasta. Ni jengkal. Ni tuan-tuan kena betul-betul faham ni. Sebab kalau tersilap je tuan-tuan, yang paling penting ni hasta ni. Sebab apa tuan-tuan? Ini ukuran dua kolah. Dua kolah nak kita letak air mutlak dengan air mustakmal tadi tuan-tuan. Nak letak hukum mutlak ke mustakmal air tadi tuan-tuan, ni dia hasta. Ni yang kena faham betul-betul ni, konsep hasta tersebut. Itu yang jangan pula tuan-tuan kita tengok, ini tak sah ni, kecil ni. Dia tak besar mana pun tuan-tuan, lebih kurang dalam satu hasta setengah. Satu hasta setengah, dua kolah. Empat persegi. Satu hasta setengah panjang, lebar, bawah, luas keluasan dia 4 persegi tadi, satu hasta setengah, dua kolah. Jadi tak besar mana. Besar itu je. Jadi 18 hasta ni tuan-tuan, Kaabah dibina tadi 18 hasta panjang dan lebar. Keluasannya lebih kurang macam tu. Jadi akhirnya tuan-tuan, bila ke mana pembinaan Kaabah tadi siap, sebelum daripada itu tuan-tuan, pembinaan Kaabah tadi tidak beratap. Mula-mula dia rendah. Asalnya Kaabah tu duduk atas lantai. Yang kita duduk pergi hari ni tuan-tuan, kan dia dah tinggi. Pintu dia tinggi, dapat pegang pintu menangis-nangis tuan-tuan. Ya. Padahal dulu Abu Jahal tu pegang tiap-tiap hari tuan-tuan. Kita pegang nangis. Yelah sayur hati kan. Sayur hati. Tapi jangan sampai tersalah minta. Tersalah niat. Jadi dulu tuan-tuan diceritakan tuan-tuan, Kaabah tu duduk di atas lantai. Atap ni tidak ada. Kemudian tuan-tuan ditinggikan Kaabah tersebut dan diatapkan atas, ditutup. Kerana apa tuan-tuan? Terlalu banyak terjadi kecurian di dalam Kaabah. Jadi harta-harta penting yang ada dalam Kaabah yang berharga tuan-tuan, kebiasaannya dicuri. Lalu ketika itu mereka bina ditinggikan, kemudian ditutup atas dia. Itu salah satu sebab tuan-tuan, Kaabah tu tinggikan. Akhirnya bila selesai Kaabah tadi tuan-tuan, dapat 18 hasta, nak letak pula Hajar Aswad. Jadi bila nak letak saja Hajar Aswad tuan-tuan, berbalah. Daripada setiap kabilah tadi berbalah. Yang dia kata dia lebih baik, yang dia kata dia lebih mulia, yang dia kata dia begini, dia akhirnya berbalah-balah tuan-tuan, dan nak perang dah. Orang Arab tu macam tu je kerja dia tuan-tuan. Kerjanya berbalah sama kabilah. Daripada dulu sampailah sekarang. Sekarang ni kalau tuan-tuan nak tengok tu apa yang terjadi di Yaman. Jadi Yaman ni tuan-tuan salah satu contoh Arab lama tu, yang sampai hari ni berbalah kabilah-kabilah dia tuan-tuan. Itu sebabnya kalau pergi Yaman tuan-tuan, tuan-tuan boleh tengok orang Arab bawa senjata. Kalau kita orang Melayu kita dululah, bukan sekarang. Orang Melayu kita dulu tuan-tuan, kejantanan itu terletak di kerisnya. Pergi mana-mana bawa keris. Itu orang Melayu kita. Walaupun tak reti pun pakai keris. Kalau hari ni tuan-tuan boleh bawa keris, okey juga kan. Bawa keris tuan, letak dekat dalam poket jubah. Keris. Jadi mereka di sana tu tidak ada lagi. Dia ada satu panggil macam golok. Tu Arab lama. Arab lama dulu dia pakai golok. Ada sebahagian Arab dia pakai pedang. Tapi di Yaman dia pakai golok. Kebanyakan pakai golok. Kemudian yang terakhir ni mereka dah tak pakai golok tuan-tuan. Apa brand dia kata. Jadi yang terkini dia kata dia buat machine gun. Dia pergi mana-mana tuan-tuan, pergi pasar ke apa, pakai machine gun. Saya kata syok tu kalau dapat tu sana tuan-tuan. Pergi mana-mana kan. Saya datang pergi kuliah tuan-tuan bawa machine gun tak atas ni kan. Tuan-tuan tidur prank-prank. Jadi ini kejantanan. Jadi hasil perbincangan tadi tuan-tuan, hampir terjadi peperangan. Bukan sekadar berbalah tuan-tuan sampai berbunuh, tapi tak jadi. Kerana apa tuan-tuan? Inilah dia. Abu Umayyah Al-Mughirah Al-Makhzumi ni tuan-tuan, dia bangun saja tuan-tuan, dia kata, dia terberikan pandangan dan cadangan kepada mereka. Dia kata, buat apa nak balah-balah? Dia kata, gini je. Latih seorang yang kamu boleh terima keputusannya, lalu serahkan siapa orang dia, iaitu orang yang pertama memasuki di dalam Kaabah. Orang pertama masuk. Bila ni tuan-tuan? Subuh. Jadi besok subuh tuan-tuan mereka pun
Tunggu. Tiba-tiba mereka mendapati iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuki Kaabah. Masuk. Nampak? Jadi bila Rasulullah masuk saja tuan-tuan, Allahu akbar tabarakallah. Kerana apa tuan-tuan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu belum jadi nabi lagi. Sebab apa? 5 tahun sebelum kenabian. Peristiwa ini 5 tahun sebelum kenabian. Jadi bila masuk saja Rasulullah, walaupun Rasulullah belum jadi nabi ketika itu tuan-tuan, tetapi penduduk Mekah cukup ma'ruf tentang sifat al-amin yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab jangan lupa tuan-tuan, peristiwa yang pertama terjadi kepada Rasulullah untuk memantapkan sifat al-aminnya, iaitu melalui peristiwa perkahwinan Rasulullah dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Jadi di situ saja sudah mula penduduk Mekah mengenali Rasulullah itu dengan sifat al-amin, iaitu orang yang amanah. Jadi bila masuk saja waktu subuh tu Rasulullah tadi tuan-tuan, memang mereka terimalah dengan hati terbuka, kerana yang masuk itu adalah seorang yang cukup amanah. Seorang yang cukup amanah masuk. Dan mereka mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa tersebut, perbalahan tadi. Dan akhirnya Rasulullah pun tuan-tuan mencadangkan supaya dihamparkan. Ini tuan-tuan tengok Semua orang merasa lega kerana pengalaman mereka bersama baginda sallallahu alaihi wasallam diliputi dengan sifat amanah dan bercakap benar. Mereka berkata, inilah al-amin, ini dia Muhammad. Kami bersetuju untuk melantiknya sebagai hakim. Mereka menyatakan persetujuan tersebut kerana mereka sentiasa menjadikan baginda sebagai hakim dalam masalah yang susah untuk diselesaikan. Apabila mereka menceritakan apa yang telah berlaku, baginda sallallahu alaihi wasallam menghamparkan serbannya sambil berkata, setiap kabilah hendaklah memegang sebahagian daripada serban ini. Kemudian baginda mengambil dan meletakkan Hajar Aswad di atas serban tersebut. Baginda meminta supaya semua mereka mengangkatnya sehingga sampailah ke tempat yang dikehendaki. Kemudian baginda sendiri yang meletakkan Hajar Aswad tersebut di tempatnya. Allahu akbar tabarakallah tuan-tuan. Bila tengok Rasulullah masuk tuan-tuan, semua berlapang dada. Ia orang amanah, orang yang baik. Rasulullah ini bukan sekadar tuan-tuan sifat amanah dia. Kita ni tuan-tuan, kadang-kadang bila kita faham sifat amanah, apa yang kita faham tuan-tuan? Sifat amanah kita nampak tu ada pada diri dia, tapi kadang-kadang muamalahnya tu berbeza tuan-tuan. Betul tak? Orang tu amanah, tapi sampai muamalah, percakapan dia, pergaulan dia dengan kita tu, dia dengan diri dia saja. Tapi Rasulullah itu merangkumi, bukan sekadar amanah dia itu saja tuan-tuan. Bahkan setiap sesiapa yang bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan merasai kasih sayang Rasulullah itu ada pada diri dia. Sampai macam tu sekali tuan-tuan. Itu sebabnya penduduk Mekah ini memang cukup rasa senang dengan Rasulullah. Ini bukan berlaku ketika itu saja tuan-tuan. Daripada zaman Rasulullah lahir lagi, Rasulullah bila ketika lahir saja tuan-tuan, sesiapa yang menatap wajah Rasulullah akan rasa disayangi. Bukan dia menyayangi saja tuan-tuan, bahkan dia rasa kanak-kanak itu cukup senang dengan dia. Kita kan bila tengok bayi itu tuan-tuan, kan ada dua hala di antara kita dengan bayi tersebut, membuatkan kita rasa senang. Kita tengok bayi itu senyum, Allah Akbar tabarakallah tuan-tuan, timbul rasa kasih sayang. Ini tuan-tuan, kita tengok bayi tuan-tuan, bayi itu nangis. Tuan-tuan, dia teruk tuan-tuan. Macam mana? Jadi orang yang melihat Rasulullah ini tuan-tuan bukan sekadar melahirkan kasih sayang dalam dirinya, bahkan mereka merasai bahawa bayi itu merasa menyayangi dia. Sehinggalah Rasulullah dewasa tuan-tuan, sehinggalah saat ini mengukuhkan lagi sifat tersebut, membuatkan seluruh penduduk Mekah ketika itu merasai bahawa mereka bukan sekadar meyakini ini adalah al-amin, tetapi merasai bahawa muamalah dan pergaulan itu cukup membuatkan rangsangan kasih sayang di antara mereka. Itu yang mereka boleh berlapang dada ni tuan-tuan. Itu sebabnya kita kena belajar ni tuan-tuan. Bukan sekadar untuk pengetahuan kita tentang keadaan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang paling besar ialah bagaimana kita nak buat macam mana Rasulullah buat. Biar supaya orang berada di sekeliling kita ni tuan-tuan, mereka menyayangi bahawa kita ni sayang dia. Bukan sekadar kita tak boleh nak buat orang sayang kita tuan-tuan. Walaupun memang keinginan kita supaya orang sekeliling kita sayang kita. Kita nak ubah orang tak boleh. Tapi yang kita boleh ubah, kita yang boleh kita bentuk ialah diri kita sendiri.
Macam mana kita nak menyayangi orang lain? Macam mana kita nak buat orang lain dapat merasai kita sayang dia? Allahu Akbar, tabarakallah, tuan-tuan. Ini dia. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga membuatkan seluruh kabilah tadi berlapang dada menimba Rasulullah sebagai hakim ketika itu, tuan-tuan. Jadi mereka pun menceritakan keadaan perbalahan yang terjadi. Bila tiga mana diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar Rasulullah itu mempunyai sifat al-amin, amanah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai sifat bijaksana. Bijaksana, tuan-tuan. Kebijaksanaan. Itu sebabnya pandai itu lain, bijaksana itu lain. Pandai ini, tuan-tuan, boleh diukur dengan sijil. Tapi bijaksana itu tidak boleh diukur dengan sijil. Yang seringkali memberikan penekanan oleh Rasulullah dan syariat Islam adalah orang yang bijaksana, yang pandai. Kenapa, tuan-tuan? Kerana orang pandai belum tentu dia bijaksana. Orang yang bijaksana confirm dia pandai. Itu sebabnya berapa ramai orang sijilnya tinggi menggunung, tapi akhlak dia, tuan-tuan, fail. Akhlak fail, gagal. Ini tidak bijaksana. Orang yang bijaksana itu, tuan-tuan, dia bukan sekadar dia pandai, dia cerdik, dia pandai menawan situasi dan keadaan. Ini keadaan yang telah ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah terus hamparkan serbannya. Rasulullah hamparkan serbannya, tuan-tuan, dan diperintahkan kepada setiap kabilah, wakil setiap kabilah memegang setiap penjuru serban tadi. Kalau syal, kita syal lah. Syal itu dihampar, pegang setiap penjuru. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, tuan-tuan, mengambil batu hajar